Sebab yang coklat ni biasanya digemari oleh orang lama. Orang lama, orang kampung. Pasal apa? Bila kita bawa ke kit yang tu, dia katalah, "Acik tak gomal lah yang dah siap gunting ni. Acik nak gunting sendiri." Kan? Dia suka macam tu kan. Ni deh untuk dia. Yang hitam tu jenis instant. Segera. Siap-siap dah. Orang bandar, orang muda sekolah. Bentang je siap-siapkan. Tinggal nak bontang mayat je kan. Tu deh. Jadi kita belajar daripada asas, iaitu cara untuk bentangkan gunting kain kapan. Okey. Set ni lengkap semua. Siap dengan kain tuala dan juga kain batik ada. Kain tuala ada, kain batik ada. Ni kalau nak dapat kat kedai ni, kalau kat pos Malaysia dia jual dalam bentuk yang lain. RM200 harga dia. Satu set. Yang ni mahal sikit daripada pos Malaysia. Lengkap semua sekali, 3 kapas, RM150. Baik. Ni kain dia yang belum potong, 13 meter. Tapi kita akan gunakan 10 meter saja. 10 meter je. Okey. Dalam set ni, kain, kapas, kain tuala, kain batik. Ada siap. Ni barang-barang segala barang ni lah. Ada cendana, kau barus, semua apa yang kita tayang tadi tu. Sekali dengan air mawar, gunting, face mask, glove, apron. Semua ada dalam ni. Minyak wangi atas, semua ada dalam ni. Okey. Baik, sekarang ni sebelum kita nak mandikan mayat, kita kena bentangkan kain kapan dulu. Itu cara dia. Jangan dah siap mandi mayat tu, barulah kita nak bentang kain kapan. Menggigil mayat tersejuk kan. Jadi kita buat terus kepada praktikal. Baik. Tu Nabila ada? Okey, tak apa. Alright. Bidang 60. Dia ada 2 jenis kain macam ni Satu lagi bidang 45. Bidang 45 ni tak sesuai pasal dia kecil. Dia punya bukaan tu kalau kita tutup pada mayat tak muat. Jadi bidang 60 ni kain dia besar sikit. Ni cotton. Nampak nak luaskan lebar. Alright. Cara kita nak bentang kain kapan, nak gunting kain kapan ni, kalau kaedah orang lama, dia ukur mayat. Katakanlah ni mayat daripada kepala sampai kaki. Kan? Dia ukur, lepas tu dah dapat ukuran tu, dilebihkan sasta. Ataupun dia ukur kat lutut dia ni. Sebab apa? Nak dapatkan ukuran atas bawah lebih sikit. Nak buat bunjut, gula-gula hack pun ada atas bawah bunjut plastik tu kan. Gula-gula hack ada, kita kain kapan pun kena ada juga. Supaya senang nak ikat atas dan bawah mayat. Okay? Jadi kalau guna kaedah lama, dia agak renyah sikit. Pasal nak kena ada mayat dulu baru boleh potong kain. Kalau kita tunggu mayat kat mana? Kat hospital lagi, belum sampai masjid. Jadi nak menunggu dah masa dah. Jadi kita guna kaedah yang cepat sikit. Terus gunting kain kapan. Terus gunting kain kapan dengan ukuran 2.5 meter setiap selai. Kita pakai 3 lapis kain. 3 lapis kain. Setiap lapis kain tu 2.5 meter panjang dia. Jadi nak kena ukur tu, kena guna tali tip tu lah. Ukur kain kapan tu guna tali tip. Ukur, dah dapat 25 meter, kita gunting. Kenapa tak 25 meter? Sebab standard kalau ketinggian kita orang lelaki 1.6, 1.8, 1.9 tinggi standard. Jadi lebih dia tu boleh buat munjut atas dan bawah. Itu tujuan dia 2.5 meter, lebar sikit. Okey. Tapi kalau kita tak ada tali tip, takkan sepanjang masa nak bawa. Pembaris pun tak ada nak ukur. Jadi guna kaedah yang cepat sikit. Macam saya dah set dah. Macam mana saya dapatkan 2.5 meter? Okey. 2.5 meter pada badan saya ukur bersama dengan 1 depa dan setengah. 1 depa setengah saya bersamaan dengan 2.5 meter. Ni bab ni berbeza ikut saiz badan masing-masing. Kalau orang yang rendah sikit daripada saya, mungkin dia akan jadi 2 depa baru dapat 2.5 meter. Saya 1.5 meter, 1 depa setengah, 2.5 meter. Terus kita gunting, kita lipat, terus gunting. Okey. Dah dapat dah.
Siapa nak try? Ukur je. Okey, meh. Abang ukur buat satu depa. Okey, ukur. Abang Beri senang sikit. Okey. Alright. Okey, satu depa, okey. Siapa ujung Okey, yang tu tarik tepi. Yang ni lepaskan. Yang ni lepaskan. Okey, tarik. Nak tengok sampai mana tahap abang. Ni tarik sana. Tegangkan tangan tu. No, tarik ujung tu. Baik. Itu tegangkan. Luruskan. Okey. Maknanya abang punya saiz satu depa sampai ke siku. Satu depa sampai ke siku bersama dengan 2.5 meter. Okey, ingat ukuran tu? Okey. Buat kat sini. Nah. Buat satu depa. Satu depa ni panjang dia ni. Okey, satu depa panjang. Okey, buat macam tadi. Yang tu pas kat sana. Yang tu lepaskan. Lepaskan. Sampai mana tadi? Okey. Ujung lagi kan? Lagi sikit lagi. Siku. Yes, situ. Okey, lipat yang tu. Yang tu lipat. Baik, ini ukuran untuk 20 meter ikut saiz abang ni. Maknanya depan ni kalau dia nak guntingkan kapan, sampai ke sini lah. Baru dapat ukuran. Okey, nama. Sini. Tak tahan sejuk. Saya sawan. Jangan sawan kat sini bang. Saya belum tidur, dah makan bel lah. Nak buat agak-agak tak semput. Elok start gunting lah. Saya gunting Kalau rasa macam tak sihat, abang kena panik. Pasal ni, nak belajar, jangan belajar. Imam tu nak minum air, jangan. Jangan. Kang ada guna kapan. Apa? Boleh terus. InsyaAllah. Jangan. Dia nak belajar. Tak apa, boleh. InsyaAllah. Okey, siapa abang dah dapat dah satu cara dia? Okey, cun. Siapa lagi nak try? Haji, meh. Okey, ni saya punya tadi. Okey, tengok ya. Okey, satu depa. Alright. Okey, cun. Sampai mana? Lebih kurang saya juga 1.5 kan? Okey, gunting kain sampai paras tu. Okey. Baik, cun. Okey. Okey, satu depa, alright, cun. Okey, setengah. Okey. Mana ujung? Sampai mana tadi? Sampai itu tadi? Situ tadi Okey, lipat. Lipat senang sikit, kita dah dapat ukuran dia. Okey, lipatkan dia. Ya tu, lipat ujung tu. Okey. Baru dia tegang kan. Jadi siapa yang tak dapat nak try hari ni, nanti boleh try ikut ukuran 2.5 meter. Kalau nak guntingkan kapan, kita set 2.5 meter, potong. Alright. Kita dah ada 3 helai kain 2.5 meter. Kali 3 berapa? 7.5 meter. Saya kata saya nak pakai 10 meter kain dia. 10 meter kain saya gunakan ni, dia akan jadi 11 lapisan kain. Waktu kita buat kat kain kapal nanti, jadi 11 lapis. Macam mana nak buat tu? Nantilah kita tengok. Okay, terima kasih. Alright. 2.5 meter, 3 helai kain dah ada. Ni kain asas. 1, 2, 3. Ya, belum serban apa semua lagi. Okay. Tiap-tiap 5 kip kotak ni, sama saiz kain ke tak lain? Lebar sama. Saiz pun sama. Lebar sama lah, tapi yang ni belum potong. Yang tu dah siap potong, 2.5 meter. Kalau kita beli kip jenazah ni kat pasar raya, dia pun sama juga? Memang bidang 60, dia akan sama bidang 60. Cuma ketinggian dia tu, ada yang dia buat rendah sikit 2.3 meter, 2 meter. Kadang dia kedekut kain, dia ikut sikit. Jadi cara selamat 2.5 meter cantik. Kalau kan daripada kip ni, kita kena dapat kedai kain kan dalam ni. Tapi bukan semua kain jual ni, kedai kain. Kalau pergi kat kedai Jekyll tu tak ada. Dia biasanya kedai apa kedai kain yang kain kayu yang lama. Kan cari. Susah lah nak cari kain ni. Kalau ada pun kain jenis yang licin, buat baju kan. Atau mungkin tebal buat kemeja. Tu banyak. Okey, tadi kita dah ada 3 helai 7.5 meter.
Okay, kain yang seterusnya kita nak potong ialah kain kemban. Kain kemban ni ukuran dia 1.5 meter. Okey, saya pada badan saya 1.5 meter, saya anggarkan 1 depa. 1 depa sayur 1.5 meter. Okey. Tujuan dia apa 1.5 meter ni? Untuk menutup badan mayat setelah dia siap mandi. Bila dah siap mandi, sebelum kita nak angkat ke kain kapan, kita nak kena tutup mayat dia dulu supaya tak nampak aurat dia. Maka 1.5 meter ni standard tinggi kita. Kalau tinggi saya 1.78. So kalau 1.5 meter paras ni. Paras leher saya. So tutuplah badan saya. Muka tak apa. Ni. Jadi orang tak nampak aurat. 1.5 meter tu kan, paras-paras ni kan. Jadi standard atau standard. Lelaki perempuan macam ni. Kalau perempuan pun tak apa, dia tutup bahagian dada sampai kaki kan. Okey lah. Sebab kita nak tutup untuk sementara je, nak buat ke tempat kampan. Nanti kita, kain kemban. Okay. So 7.5 meter kali dengan 1.5 meter berapa? Kali pula tambah 9 meter. Habis 1 meter lagi nak buat apa? Okay, 1 meter ni saya anggarkan setengah depa saya. Sikit lagi lah. Okay. Baras bahu saya ni 1 meter ni. Lebih kurang lah. Dia tak ada actual betul-betul. Tapi kita buat anggaran lah. Kalau rasa macam nak complete, kena bawa lah selalu tadi tip tu. Kan? Okay. Yang 1 meter ni lagi, kita nak buat kain tudung dan kain serban. Kain serban atau kain tudung. Untuk tutup kepala mayat. Tak makan pula gunting ni. Kena pakai gunting mejat ni. Dalam set ni dia bagi gunting juga. Tapi gunting-gunting biasalah. Okey, 1 meter lagi ni untuk kain serban, kain tudung kita akan simpan. Alright, kita ada baki 3 meter lagi. 3 meter nak buat apa? Terpulang lah. Nak buat lapik untuk kain kapan ke? Nak simpan ke? Terpulang. Saya akan ambil sikit, lebih kurang sebesar tapak tangan, ukuran untuk buat kain gosok mayat ketika nak mandi mayat. Kita ambil sikit. Kita ambil sikit. Alright. Siap. Macam ni lebih kurang. Okey. Ini lebih kita simpan. Okey. Yang ni kita akan potong sikit-sikit. Ikut kita lah nak potong macam mana pun. Okey. Okey, dah siap. Okey, kain-kain ni, satu daripada kain ni kita ambil, simpan untuk buat tutup muka mayat lepas kafan nanti. Selai je simpan. Okey, yang lebih-lebih ni kita untuk buat kain gosok. Kita ada baldi, ada gayung. Letak dalam gayung. Waktu nak mandi mayat kita boleh gosok. Okey, dah siap untuk gunting kain kapan. Sekarang ni apa yang tak cukup untuk kapan? Apa yang tak ada? Tali. So tali ni kita boleh guna kain yang lebih tadi ataupun kita guna kain tepi. Ni kain mana? Yang apa tadi? 3 helai Kan 3 helai kain tadi. Okay, kita ambil. Kita ukur dalam yang bahagian panjang ni panjang. Ambil 2 jari kita, ukuran 2 jari untuk bahagian panjang, selai saja. Jangan dua-dua belah. Selai je. Okay, agak-agak situ. Gunting. Koyak. Okey, dah dapat selai tali. Okey, kain kita letak tepi. Setiap helai kain, sehelai je kita ambil. Belah tepi je. Dapat try? Okey, try. 3 helai kita ambil tepi. Tepi bahagian panjang, bukan lebar, yang panjang. Okey, mana panjang dia? Okey, tu panjang, alright. Sebelah saja. Jangan ambil dua-dua belah. Sebab nanti tak rawa. Nampak benang-benang tu. Sebelah je ya. Okey. Putih sikit.
Alright, tarik terus. Selai lagi, siapa nak try? Mai. Senang kan. Ambil panjang-panjang. Okey, ambil sebelah side. Alright. Okey, cun. Kita dah ada yang panjang tu. Okey, bukan 2 jari. Okey. Gunting. Okey. Okey, cantik. So, berapa utas tali kita perlukan sebenarnya? Berapa? Sebetulnya berapa utas tali? Usah lebar Ini 5 jari ni. Cuba bandingkan. Tak apa, boleh. Okey. Baik. Berapa utas tali kita guna untuk kegapan? 7. Okey, lagi jawapan lain? 5. Lagi? Ada khilaf tak? Okey, kebiasaannya kita guna 5 je. Yang 7 ni biasa tengok filem. Pasal apa filem? Pasal kalau 5, 1 kat sini, yang kedua kat tangan, ketiga kat pinggang, keempat lutut, yang kelima kat ujung. Kalau dalam filem dia tambah, yang keenam dekat leher, kat 7 kat buku lali. Tu yang nampak macam pocong tu kan. Siapa suruh ikat leher? Tak payah. Leher tak payah. Tapi kita ada 3 lay je. Macam nak buat ni? Potong 2. Kita ambil 2 lay daripada tali ni. Pasal tali ni bila kita ikat dia akan ada lebih. Jadi kita ambil tali ni. Ambil dalam 2 lay. Ukur sehasta panjang dia. Kita ambil pendek je. Sebab yang pendek ni nak ukur ikat atas dan bawah. Alright. Okay, saya akan duduk je sini. Saya nak tonton yang bentang kain. Siapa nak bentang kain? Meh. Tolong bentang kain. Okay, jadi lagi? Tiguang. Okay. Ni letak ujung-ujung. Kita buat kepala dekat sebelah sini. Okay, ni kepala, tu kaki. Okay. Bentang kain kapan? Tali dia. Tali. Okay, ni bahagian tangan. Okay, bahagian pinggang. Ni bahagian lutut. Okay, dah ada 5 utas tali. Alright. Nak bentang kain kapan? Okay, dia ada tips dia. Tadi kepala kat sini. So, kiri dia mesti kat sebelah sini. Jadi, kain yang kita koyakkan tadi, tali dia tu, letak belah kiri. Yang koyak tadi, yang kita ambil tali tadi. Ni. Bukakan dia, letak belah kiri. Sebab apa letak belah kiri? Pasal dalam yang kiri ni, dia akan duduk belah dalam. Bila kita tutup kain, dia akan belah kiri dulu, kanan. So, benang yang ni tak nampak lah. Nampak kemas sikit. Sebab tu kita gunting sebelah saja. Okay. Ini tips tambahan. Okay. Kain pertama, kain kedua terbentang. Alright, cantik. Kain kedua. Nampak tak sama ukuran tu? Cantik je kan. Kain yang ketiga. Okay, ini kaedah yang pertama. Saya akan tunjuk 4 kaedah ya. Kaedah yang pertama ni kaedah basic, asas. Kalau rasa macam terlupa, macam mana ni cari belajar kursus, terlupalah. Buat macam ni je. Ni, okey. Baik, lebih sikit tak apa. Okey. Kain ni kalau kata kita tak tahu ni basic. Dah siap mandi mayat, dah kapan, dah kemban, letak atas ni, terus tutup. Macam biasa. Tak payahlah buat baju ke, buat serban ke. 3 lain ni pun jadi dah. Ketika Rasulullah selesai dimandikan, Nabi dikafankan dengan 3 helai kain saja. Tanpa jubah, tanpa serban. Macam inilah. Jadi Nabi kenapa tak ada jubah serban? Sebab Nabi dimandikan tanpa dibuka pakaian dia. Nabi saja istimewa. Sebab apa? Nak jaga daripada terlihat aib dia. Maka Rasulullah dimandikan tanpa buka jubah dia. Terus mandi tu tak ni. Dia tak payahlah baju ke kain kemban ke apa. Ni kaedah basic pertama. Kaedah kedua, sekiranya badan dia besar, godang. Bila kita nak guna macam ni, nak tutup, tak dapat nampak dada dia kan. Macam mana nak buat ni? Jadi kita buat bersilang. Okey, saya angkat yang pertama ni dulu. Okey, kain yang bawah sekali, dia akan lebih sebelah kanan. Kain yang kedua ni, dia lebih sebelah kiri. Tarik sini sikit. Tu tak apa. Macam tu je. Okey, setengah. Okey, cukup. Okey. Kain yang ketiga ni, letak tengah-tengah dia. Nah. Okey. Macam ni. Dia lebih kat sini.
Jadi apa yang berlaku? Bila kita letak jenazah, kita akan letak kemban, kain kemban. Kain kemban dah tutup mayat. Lepas tu kapas. Biasanya ada kapas. Okey. Kain yang pertama yang nak tutup ni, dia akan terdedah bahagian tengah. Tak apalah, dalam dah ada kemban, tak ada kapas, tutup aurat dah. Cuma nampak tak kemas. Kain yang kedua ni dia lebih belah kiri. Dia akan tutup belah sini pula terbuka. Tak apa, dalam dah ada kemban, dah ada kapas, dah ada kain. Kain yang ketiga dia lebih belah kanan, dia tutup belah sini. Yang ni pula terbuka, tapi tak apa, dalam dah ada lain. Maka ini kaedah kalau mayat tu badannya besar, bersilang. Macam mana caranya? Pertama, lebih kanan. Kedua, belah kiri. Ketiga, tengah. Okey, tu cara dia. Baik, angkat yang pertama ni. Okey, saya angkat tu. Samakan balik yang bawah ni, dua ni. Samakan balik. Okey. Kaedah yang ketiga, sekiranya mayat tu mayat yang ada pendarahan. Mayat reput, mayat HIV, mayat AIDS, COVID dan sebagainya. Kaedahnya ialah 3 helai kain juga. Cuma di atas lapisan yang kedua ni, kita letak plastik. Cuma plastik ni ikut saiz lah. Yang ni kecil. Saya gunakan plastik ni tadi. Kalau plastik asal, saya lupa nak bawa. Plastik yang tuan-tuan biasa pergi kat hardware, minta cat, nak cat silin tu kan dia ada lapik kat bawah tu. Tu dia plastik dia. Plastik alas. Jangan guna plastik meja, dia tebal. Biasa orang bagi plastik meja tu tebal. Okey, plastik tu lebih kurang macam ni juga tapi lagi nipis. Kita letak atas kain kapan ni. Ikut pada keperluan mayat. Kalau dia aksiden, badan dia luka, ataupun dia ada penyakit berjangkit HIV, ataupun dia ni COVID, maka potong kain tu, plastik tu sama saiz dengan kain kapan ni. Lebar dia. Sekiranya dia luka sikit je, kat bahagian belakang dia ni bedridden, ada bedsole, belakang dia luka, punggung dia melecet, maka potong di antara kain pinggang sampai lutut. Saiz dia. Kalau dia ni postmortem kepala, dada, maka daripada kepala sampai pinggang pun cukup dah. Kalau kaki dia ni luka kencing manis ke apa ke, daripada lutut sampai kaki. Maknanya ikut kadar yang diperlukan saja, tak perlu semua. Okey. Jadi kita letak kat mana? Atas kain dua ni letak plastik yang ketiga ni. Okey, kenapa tak letak plastik ni atas sekali? Sebab kalau mayat tu direct kepada plastik, dia badannya masih lembab-lembab basah. Maka plastik ni akan melekat kat badan dia. Dan bila kita tarik, mudah terkoyak. Jadi untuk mengelakkan plastik ni mudah terkoyak, dia letak kat atas yang kedua ni, kemudian kain yang ketiga ni atas dia. Macam tu. Sebab apa? Bila mayat tu diletakkan atas kain ni, pertamanya kain tu, mayat ni akan terlindung sikit. So kalau ada darah ke, basah ke, kain ni yang kena dulu. Kemudian plastik, lagi 2 helai kain bawah ni, tak kena. Ni cara dia. Okay? Untuk aksiden, kemalangan dan sebagainya, cover dengan plastik. Tukang mandi kena pastikan mana poin-poin darah keluar. Supaya bila dah siap mandi, tiba-tiba dah siap kapan, air keluar darah kan. Bila darah dah kotor kat kain kapan, wajib kita bersihkan balik, tukar kain kapan baru. Sebab syarat solat jenazah, mesti mayat tu bersih dan suci. Kecuali kalau kita dah solat dah. Dah siap solat, tiba-tiba nampak air darah keluar. Maka tak perlu tukar pakaian dah. Tak payah tukar kain, tak payah mandikan dah. Sebab apa? Dia dah lepas dari rukun yang ketiga. Tunggu nak ke bumi je. Ada orang lain yang datang nak solat, tapi dah keluar darah ni. Tak apa, itu sunat. Yang penting yang fardu dia yang rukun ketiga tadi dah lepas. Itu kena faham ya? Baik, itu kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat, kaedah yang keempat ni ialah kaedah buat baju. Ini sesuai untuk lelaki dan perempuan. Alihkan plastik tu. Caranya ialah, saya bagi Chan, saja. Mai. Lipat dua. Kita buat berdiri. Lipat dua ke dalam. Lipat kedua ke dalam. Pegang ujung-ujung. Ni nak buat baju tau. Kemudian lipat ke dalam lagi. Ni lipat manjang, yes. Macam tu. Makna 4 lipatan. Bucu yang tutup tu kita buat collar. Potong sikit buat collar. Ikutlah saiz macam mana pun boleh. Jangan sangat. Boleh. Ngam. Terus potong. Alright, cuba buka. Bila buka, dia akan nampak satu lubang situ. Jadi kepala tak muat lagi.
Mana muat nak kepala macam ni kan dia. Okey, sebelum kita bentangkan kain baju ni, kita letak kapas dulu. Kapas. Saya suka guna kapas hijau macam ni. Dia ada banyak jenis kapas. Bukan saya nak promote ke apa, tapi dari segi kualiti. Kalau guna kapas yang macam gambar renap tu, dia jenis berbulu-bulu. Kita tengok pun berbulu, kan? Memang yang kain yang ketiga kan. Ini kain ketiga? Kain atas kain. Yes, kita buat baju. Mana dua helai kain, kain ketiga buat baju. Okey. Kapas ni dia jenis kemas sikit, dia tak mudah terbang sana sini kan. Okey, caranya ialah kita buka ni, bentang kat atas kapas. Okey, contoh. Okey. Kepala kat sana, jangan buat sampai ujung kepala, agak-agak sikit. Lebih kurang sebesar tapak tangan. Okey, buat kepala dia. Okey, bentuk T. Okey. Tu kepala. Kemudian daripada badan sampai ke pinggang cukup. Kalau badan dia besar sikit, buat double, kiri kanan. Ni T. Okey, cukup. Boleh juga pakai panjang, tak apa. Dekat kaki nanti kapas yang lain. Okey, buat T macam ni. Lepas tu, ini serbuk cendana. Warna kuning. Seakan-akan serbuk kunyit. Jangan letak kat dapur. Rumah kita nak masak ayam goreng kunyit, siapa pula boleh cendana apa kunyit ni kan? Gaul, jadi ayam goreng cendana. Satu rumah berbuih mulut makan. Ya? Bau, kot lah sesemua. Sesemua kan? Time tu pula kalau COVID kan, tersumbat kan tak bau. Tabur kat atas ni. Ikutlah banyak pun, cukup rasa ke apa kan. Kemudian, ini kapur barus yang dah siap hancur. Kalau jenis yang berbuku-buku tu, kita tumbuklah. Ini macam garam halus. Pun jangan letak kat dapur. Dia nak buat telur dadah, ambil secubit ni kan. Berbuih mulut nanti kan. Tabur atas ni. Apa saja yang kita ada daun bidara ke, kita ada apa-apa je lah kan yang wangi tu, letak je. Kan, letak campur je. Okay, dah letak, saya tak letak sekarang lah. Kalau saya letak sekarang ni, siapa jadi model, nasib lah. Kan? Tabur tu kat kapan lah tabur sekeliling? Letaklah sekeliling. Mana-mana pun boleh. Okey. Kemudian dah letak tabur, baru kita letak baju tadi. Bentang. Ikut je tadi. Okey. Yang bahagian kita koyak buat collar tadi, tu belah atas. Ni bulat ni kat kepala. Tarik belakang sikit, belakang lagi. Aja belakang lagi. Lubang tu kat betul kat kepala. Okey, saya balancekan dia. Okey. Baik. Jadi, bila mayat dah letak sini, tutuplah awning dia. Macam tu kan. Awning tu kan. Okey, yang ni kita lipat sikit bagi kemas. Kau kepala tak muat, buat collar sikit. Macam tu je cara dia. Dah siap kaedah dia. Mudah je. Boleh mandi mayat dah. Tali 5 utas, 2 helai kain, kapas, T, serbuk cendana, kawarus, buat baju. Dah siap. Dah boleh mandi mayat dah. Alright, sekarang ni kita nak mandikan mayat pula. Macam mana kaedah dia. Siapa nak jadi model? Kamu gigil tau. Risau saya. Dia tak buat apa dia. Boleh Kalau ada tanda-tanda tu kita awal. Niat belajar. Okey, bagus. Memang kita kat sini. Sebaik bagus, niat belajar bagus. Okey bang, ini tempat kapan? Kita nak buat mandi dulu. Saya ambil contoh kita alih ke tepi sikit. Kita lipat dulu. Ni kapan? Belum lagi, nak mandi dulu. Kita lipat jap. Alright. Okey. Baik. Katakanlah ni tempat mandi. Okey. Mari sini bang, baring. Kepala kat sini Okey, kain batik. Okey, pertamanya kita kena buka baju dan seluar dia. Boleh? Boleh. Jangan. Action dia. Baju ada 3 lapis. Baju 3 lapis? Tebal tau. Ikut tak tahu. Boleh buka mas? Mas boleh buka? Boleh Okey. Kalau apa-apa berlaku, macam mana saya nak buat? Telefon isteri saya. Ya, itu isteri lambat sampai. Kepada abang dulu. Sini. Kat sini kan dia orang tahu lah. Dia orang tahu? Boleh. Jemaah pasal sini dah Dah mahir dah. InsyaAllah boleh Okey.
kita akan letakkan jenazah. Okey, baringkan dia. Okey, kita buka baju dan seluar dia. Kena letak kain tutup. Maknanya baju seluar dah buka lah ni. Habislah bogel ni. Kain ni je dah tutup dia. Jadi sediakan barang-barang. Okey, baldi. Kalau kaedah orang lama, dia buat banyak air. Satu air cendana, satu baldi air kapur baru, satu baldi air bidara, satu baldi air mawar, satu baldi teh ais, kan? Banyak sangat air, kan? Bila banyak sangat air, mandi mayat pun jadi lama. Bila nak habis ni, kan? Nah, jadi tak payah banyak. Satu baldi je. Campurlah cendana, kapur baru, tuang je kat dalam ni. Air mawar, segala-galanya lah. Kita campur sampai dah cukup bahan semua dah ada. Penuhkan air, gaul. Gaul sampai sebati, sampai naik bau warna dah rasa. Apa kita panggil nama air ni? Air apa? Ha? Air mani tak. Apa nama air baldi ni kita dah campur ni? Ha? Air mutlak. Confident tu. Air apa kita panggil biasa? Air 9. Pasal apa air 9? Pernah dengar air 9 kan? Pasal apa orang panggil air 9? Kita duduk negeri 9. Dah. Senang jawapan. Pasal kita duduk negeri 9. Confident eh. Pasal 9 kali jurusan. 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah. Jadi 9. Nah. Jadi kenapa nak 9 tak boleh ke 10? Tiba-tiba terlebih pula. Bang, tu yang ke 10 tu. Macam mana nak buat ni? Dah terlajak. Kaut balik air tu. Kalau terlajak ke, terlebih ke, terkurang ke, tak ada masalah. 9 tu 9 tu sunat dia. Sunat nombor ganjil. Allah itu ganjil dan dia sukakan yang ganjil. Habis kalau 7 tak boleh, 11 tak boleh. Ada orang pertikaikan pula. Kenapa masih 9? Pasal apa? Pasal 9 tu nombor unik. Pernah dengar negeri 7? Negeri 11 tak pernah. Negeri 9 ada kan? Sedap bunyi tu kan? Sajalah nak bagi nama, kan? Okey, air 9 ni kita dah bancur, letak tepi dulu. Biar ada siraman yang terakhir. Okey, gayung tadi kita campurkan kain-kain percur tadi dengan sabun. Sabun tak kisahlah jenis buku ke, cair ke, campur kat sini, gaul dengan air. Buat air sabun. Okey, dah siap. Lepas tu tukar mandi mayat, dia mesti sekurang-kurangnya berapa orang? Sebaik-baiknya 3 orang, yes. Tak boleh seorang, makruh hukum dia. 2 orang boleh, tapi kita ambil yang ganjil, 3 orang. 5 orang tu maksimum. Jangan lebih daripada tu. Bukan memudahkan, menyusahkan. 10 orang kan. Kita dah bilas sabun sini, dia bantai sabun kat atas. Kita dah bilas sini, dia sabun kat bawah. Bila nak habis ni? Pasal banyak tangan. Ya, betul. Lagipun takut aib dia terbuka, orang lain nampak kan. Jadi tak payah ramai. 3 orang cantik lah. 5 orang tu okey. Kalau anak dia 10 orang macam mana? Tu gili-gili. Okey, abang sudah dah. Okey, tukar dengan adik kat luar tu. Tukarlah. Jangan sekali serumpun itu. Baik. Cara nak mandikannya ialah pertama, kita adab je lah. Adab kita kena tahu nama mayat. Tadi nama siapa bang? Nama betul Azman, nama Gola Ujang. Nama betul Azman, nama Gola Ujang. Syarat dia jangan tanya mayat. Yalah contoh. Pada orang hidup tak apa. Kalau tanya pada mayat dia berjawab tak cukup tanah. Tak cukup tanah kita lagi. Ya, betul tak? Betul. Kena tanya waris dia. Siapa nama tadi arwah ni? Ujang. Okey, alhamdulillah. Jadi jangan tanya mayat ni saya tunjuk je nak bagi tahu kan. Ben kepada mak dia. Kalau orang tak tahu nama mak dia, apa nama mak dia? Ben kepada Hawa. Kan? Azman bin Hawa, Ujang bin Hawa contohlah kan. Baik. Okey. Jadi cara nak mandikan aurat dia kena jaga. Kalau orang lelaki, aurat dia mana bang? Pusat sehingga lutut. Okey. Cukup ni je, tutup. Kalau orang perempuan, dia kena lebih sikit bahagian dada. Orang perempuan kalau nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh selak macam ni tangan dia. Tangan dia kena bawah kain. Macam tu kita, kalau kita nak mandikan mayat mak kita ke boleh. Isteri kita pun boleh. Jadi tangan kita kat bawah. Kat dalam bawah kain kan. Tu mayat perempuan. Kok mayat pondan macam mana? Pondan siapa yang kena mandikan?
Tapi ni pondan yang dah operate. Dah habis dah kelopis tu. Dia punya bahagian atas pun dah perempuan dah. Sebiji. Macam mana kita nak mandikan? Ya. Yeah. Tu tak lelaki. Tapi macam mana? Siapa nak mandikan dalam keadaan tu? Pondan juga. Kalau tanya ustaz. Kau tanya ustaz. Saya tak ada masa tu. Jadi hukumnya ialah tetap waris ataupun orang lelaki juga. Lelaki juga yang akan mandikan walaupun bentuk dia macam perempuan. Habis macam mana aurat dia pula? Aurat tu tak pusat hingga lutut lelaki. Tapi dada macam perempuan, macam mana? Yes. Kena tutup juga bahagian dada dia. Kau tak tutup, jadi dua musibah. Musibah pertama, apa dia? Orang nampak, oh macam tu orang mana. Kan? Mengaibkan dia, kita berdosa. Musibah yang kedua, fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Jadi, baik tutup, orang tak nampak, jadi tak jadi fitnah. Kan? Itu cara dia. Ya? Okey. Jadi pondan kita tutup juga ya, walaupun dia aurat pusat hingga lutut. Baik, cara kita nak mandikan ialah, okay, katakanlah kita guna gayung. Kalau guna gayung, jangan kita buat macam kita mandi kat belah air tu. Kebush, jangan. Ambil sikit-sikit perlahan, slow je kita jerus perlahan. Kalau guna gayung. Kalau kita guna pipe, jangan laju sangat, jangan pelan sangat. Cuba buka je, pipe pusing sikit. Sap, laju. Sakit badan mayat. Tak baik ya, jangan kita buat itu. Pelan sikit. Slow sangat, menitik air, sakit hati kita. Kan? Sederhana. Ziup, air pun sederhana keluar. Barulah kita boleh sempurnakan mayat. Okey, setengah orang dia letak kain kat ujung dia ni bagi perlahan. Okey. Mula kat mana? Boleh kat kaki, boleh kat tengah tu pun boleh. Tapi afdalnya kepala lah. Menghormati mayat, kita mula pada kepala. Okey, niat macam mana? Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tu je pun cukup ya. Tak niat pun tak apa. Perbuatan kita pun dah kira niat. Okey, daripada kepalanya kita ratakan air semua. Ingat ya, jangan masukkan air ke dalam hidung mayat. Kadang-kadang ada orang tu air laju, sap, keluar sini ya. Sap, keluar sini ya. Kan senang ustaz keluar kahak semua. Memang senang, tapi kesian kek mayat tu. Kok dia boleh bangun, dia cekik kau kan. Siapa suruh buat macam ni kan? Kau ingat tak sakit? Menyakiti mayat. Tak payah masuk air. Topi ni je. Kita korek sikit je kalau ada darah ke apa kan. Lalu kat tangan dia. Kita bersihkan tangan dia semua, kat cacar jari semua kan. Tak payah bergila sangat. Kuku dia panjang tak kuku. Ambil lidi, korek, tak payah. Lalukan air je. Kalau jari skorek. Macam mana? Oh, takat tu je lah. Takat alamak macam mana ni, cari balik. Tak payahlah. Takat tu je kaki kan. Kadang ada. Ikut sifat dia lah kan. Lepas tu kita bersihkan air semua. Sampailah kaki dah ratakan ke air, baru kita panggil waris-waris dia. Perlahan gosok badan dia. Gosok kepala Ustaz. Ni sabun dah ni. Kita tak payah buat kasar sangat, jangan terlalu perlahan. Kau laju sangat, tu basuh baju. Dobi. Kalau perlahan sangat pula, ini spa. Bukan kita buat sekali jalan je. Ambil sabun, ratakan air sabun je. Sekejap je, seminit tak sampai. Okey, sambil orang sabun-sabun tu, tukang mandi mayat, dia kena pakai glove. Lepas tu dia balut tangan dengan kain ni. Okey, balut. Okey, untuk dia cebok mayat. Okey, buka kaki sikit. Buka sikit sana. Senang nak uruskan mayat hidup, kita bagi arahan je. Kalau mayat sebenar, kita kena buat. Kadang-kadang kaki dia keras. Jadi kita kena tarik sikit kan. Baik, mana pipe tadi? Okey. Kita pun bersihkan, lalukan air. Okey, kita mula bersihkan bahagian tubuh dia. Korek-korek sikit. Perut dia ni boleh tekan? Boleh. Perlahan-lahan kita urut dia. Bukan buat macam roti canai. Setengah orang buat macam roti canai. Kau tak naik, keluar. Jangan buat macam tu, seksa mayat. Kita perlahan, bukan nak keluarkan usus perut dia ni. Kita nak keluarkan najis kat ujung tu je. Bersihkan saja. Yes. Dan jangan masukkan jari kat lubang dubur itu. Ya, korek kan. Kosah lah hai. Tak payah. Kat luar tu je.
Kan? Quran. Kalau kita tekan cari keluar dalam tu memang dia akan keluar. Tapi siapa suruh? Nak tegakkan mayat sikit, boleh sikit je. Supaya tekanan pada perut dia keluar najis. Bukan dudukkan mayat, kena dudukkan. Nasib tak dilipat kan. Jadi kita buat sederhana je. Sekiranya najis tu banyak, ambil kapas, gopar-gopar kapas, sumbat kat lubang rubuh tu. Sumbat, banyak tak apa? Sumbat, dah habis penuh, bersihkan keliling itu, habis. Boleh tak tukar mandi mayat tengok aurat orang? Hukum macam mana? Saya tukar situasi. Boleh tak Tok Mudim dia tengok aurat orang? Hukumnya haram. Tak boleh. Terbentang ada status Tok Mudim, jumpa orang tepi jalan, kau dah sunat kau belum tengok? Haram. Tapi time sunat kau dah tengok. Kau tak tengok berangkat tu Jafar. Habis kau tunggu Jafar hospital lah. Faham ni? Terpotong kan, sudah kan. Jadi syaratnya ialah boleh tengok atas keperluan. Tukar mandi boleh? Boleh juga atas keperluan. Nak tengok kejap, ada najis sikit tak? Oh, ada sikit lagi lah. Boleh. Tiba-tiba datang orang lain, mana tengok jap. Oh, macam tu ke mana? Tu tak boleh. Haram untuk dia. Ya, maka ikut situasi dan keperluan. Okey, dah bersihkan kemaluan depan dia, kat belakang semua dah habis. Kita pun bersihkan, semua dah clear. Habis. Rapatkan kaki balik. Okey. Selesai bab depan. Kalau tadi nak tekan perut buka ada sebahagian daripada perut. Belah kiri. Sebab najis kita ni sebelah kiri. Sebab tu kalau orang ikut sunnah, dia berak kan. Cangkung, sengit sikit. Sengit sikit. Kan? Tekan. Apa bagi push. Keluar kan. Bola kiri tu. Bola kiri tu tekan sikit ni. Mana perut bang? Ni kan. Tu dia. Tekan perlahan kan. Kan saya tekankan takut keluar lagi. Ikut kadar kita. Okey? Baik. Dah selesai bab ni. Kita nak ke belakang pula. Okay, cara dia macam mana? Okey, ni belah depan dah siap dah. Kain ni kalau kita nak pusingkan mayat ke kiri, maka kain ni kita lebihkan sebelah kanan. Supaya dia tidak nampak aurat belakang dia. Kena jaga aurat mayat ya. Okey, luruskan tangan kiri dia. Tangan kanan, ambil tangan kanan. Kita ngiring ke sini. Pegang. Okey, orang sebelah ni pun tolak. Okay, agak keluar sikit. Ambil bantal. Okey, jangan nampak aurat dia. Right. Kemudian orang sebelah sana lalukan air. Lalukan air sampai ke bawah. Sabun. Sabun ke jalan je lah. Kalau ada luka ke apa, jangan kita gosok luka tu. Perah air sabun. Perah air sabun. Sampai ke bawah ada najis, kita bersihkan najis tu, jedus air. Air tu dari bawah kain ni dari atas. Atas kain. Jangan bawah kain. Dalam lah, dalam. Kalau yang ni tak kena. Mesti kat ni. Okay, kita selak sikit lah. Okay, lepas tu bilas. Bilas air semua habis. Air sabun yang kat bawah ni pun kita bersihkan juga. Supaya bila dia baring tak melekat balik. Okay, dah bersih dah ni? Dah. Okay, kita pun mengiringkan dia. Okay, baring bang. Okay, perlahan. Sebelah sini pula. Okay, luruskan tangan sana. Kita lebihkan kain ke sini sikit. Okay, ngiring sebelah sana. Baik. Kaedah yang sama juga. Kita lalukan air. Kita sabun. Kita bilas. Kalau ada luka, kita perah saja. Jangan gosok. Lepas tu air tadi kita bersihkan. Biasanya bila mengiring, air akan keluar ikut hidung dan mulut. Pendarahan ke apa kan. Apa nak buat? Nah, kita lalukan air kat tepi kat hidung dia ni. Korek-korek sikit hidung dia. Korek sikit mulut dia. Keluar segala kotor-kotor, kahak ke apa. Dah bersih, baru kita baringkan dia. Dan lantai pun dah tolak air, baringkan dia. Dia baring. Dah siap. Itu sahaja cara mandikan jenazah. Simple. Syaratnya ialah secara kesimpulan, kita ratakan air, kita sabun, kita bilas. Settle. Okey. Bab tu selesai. Faham Okey, kemudian kita wudukkan mayat. Hukum wuduk ialah sunat. Sunat pada siapa? Pada orang yang ambil. Pada mayat tak ada apa-apa. Dia sebab apa? Kalau orang lain, contohnya isteri nak cium dia, hukum ni wuduk ni tak kata batal ke, apa tak sah ke, tak ada. Sebab hukum pada mayat dah terhenti. Isteri yang cium mayat, dia yang batal. Tu kalau ikut mazhab kita lah Syafi'i kan. Baik. Wudukkan mayat. Saja aku mewudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Tak payahlah buat yang sunat-sunat.
kumurkan mayat kan. Zap kan. Tak perlu. Lalukan muka je terus. Okey, sapu kat muka semua. Okey, tangan kanan mana tadi? Tangan kanan. Okey, lalukan sampai ke siku, tangan kiri. Buat vertical ya. Vertical kan? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tentu kat kepala dia. Ambil sunat telinga kanan, tengok kiri, lepas tu kaki kanan, kaki kiri. Selesai ambil wuduk, pahala pada orang yang ambil. Okey. Kemudian kita ada air 9. Terpulang nak bubuh air 9 dulu ke, nak wuduk ke, mana dulu mana kemudian, tak ada masalah. Ambil wuduk tadi, ambilkan wuduk ada niat ke tak ada? Adalah saja aku mewudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Tu je. Okey, settle. Okey, kita ambil air 9 tadi. Okey, kita pun gaul. Okey. Air ni kita tadah sikit lah bahagian muka sebab dia keluar dia punya abuk-abuk tu kan. Jurus je. Selawat pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kan. Lepas tu panggil waris-waris dia. Tak kisah berapa banyak kali pun. Tak semesti dia 9. Okey, panggil waris dia. Okey, dia. Nah. Selagi air ada. Selagi air ada. Perlahan kita selawat. Dia siram air 9 ni. Muka tu tutup kain ni. Aku tutup kain boleh. Tutup kain, ambil selai kain, tutup. Kalau tak ada kain, tadahkan tangan. Lepas tu, orang yang kemudian datang tu, daripada leher sampai ke bawah je lah. Muka tu permulaan dia. Nah, okey. Bagi waris-waris dia peluang. Time ni lah, panggil lah isteri dia ke siapa ke kan. Kita bagi ruang untuk dia buat juga jasa terakhir ni kan. Dah habis, okey, kita clearkan tak tepi. Habis. Kemudian kalau misalnya kata ada dia punya bahagian-bahagian habuk-habuk tu, kita nak bersih bilas dengan air lain, tak apa, boleh. Ambil air lain, bilas. Tak bilas pun tak apa. Okey, dah selesai mandi mayat. Kita nak lap dia. Okey, lap dia. Ambil kain towel. Cancel kita panggil kan. Ambil cancel ni, letak dekat atas badan mayat, tutup, tarik kain basah tadi. Jaga aurat dia. Okey, jaga aurat dia. Okey, kain basah tadi kita letaklah tepi. Okey. Kita pun lap dia. Lap lah. Lap tacap-tacap. Jangan alih kain ni. Ni kalau tidak nampak aurat dia. Kalau ada kain lain, kita guna kain lain, lap juga. Okey, dah lap bahagian ni. Kemudian kita ambil kain bersih. Katakanlah ni satu lagi helai kain yang kering. Tutup badan mayat. Tutup. Kemudian baru kita ambil kain towel tadi. Kain cancel tadi. Okay, lap pula bahagian lain. Kepala dia semua, kita lap semua. Jangan kita gelap macam kita keluar bilik air. Macam ni keluar bilik air kan. Kita lap. Tersiat kulit mayat nanti. Kita perlahan. Okey, bahagian depan dah siap. Okey, sekarang kita nak buat bahagian belakang. Macam mana? Macam tadi juga, lebihkan kain ke sini. Okey. Kita nak buat ke sini. Lebihkan macam mana kita nak pusing ke sini. So, kain ke sana lebih. Okey, ngiring kat sini. Macam tadi. Tengok, mayat bagi kerjasama. Senang. Betul. Lepas tu senang kalau kita uruskan orang hidup. Bagi arahan. Kan? Okey, kita pun lap dekat belakang badan dia sampailah kaki semua. Lantai tu pun kita lap juga. Kalau guna kain towel sama pun tak apa, pasal bawah tu dah bersih. Tak ada masalah. Kita lap lantai semua. Okey, kita baringkan sebelah, kita bentang sebelah sini pula. Ngiring ke sebelah sini pula. Okey, pergi sana. Okey, belakang ni pula pun kita lap juga belakang dia. Biasanya air akan keluar juga daripada hidung dan mulut. Itu biasa. Darah, air lebihan mandi tadi. So kita ambil air pipe, bersihkan. Clearkan bahagian hidung semua. Okay, dah clear. Kalau apa tu, sumbat kapas ke hidung dia. Siap-siap. Supaya tak ada air mengalir lagi. Sumbat kapas ke hidung, kat mulut semua. Sebelum kita baringkan dia, kita ambil kain kemban tadi. Kain kemban yang 1.5 meter tadi, kita baringkan, kita buat dia. Tadi panjang ni. Okay. Okay, ni kain kemban tadi. Kita buat memanjang. Okey, ni kita gulung ke separuh. Gulungkan setengah daripada bahagian kepala kaki dia ni sampai bawah. Sampailah kepala dia kan. Okey. Selit je setengah kat bawah badan dia ni. Okey, baringkan mayat. Baring. Alright, jaga aurat dia, ambil kain bawah tu. Ambil bawa keluar. Okey, secara tak langsung kain dah ada dah dekat atas, dekat bawah mayat kan.
So kita pun nak angkat susah. Senang kan. Ni tak balance. Sana sikit. Tengah. Okey. Jadi ini kain kemban. Senang juga kalau mayat ni mayat perempuan. Kita tak payah angkat badan mayat. Kalau perempuan dah siap mandi, dia nak bawa ke tempat kafan, dia tak larang angkat. Dia panggil orang lelaki. Kalau yang lelaki tu waris, tak apa. Ni Tok Imam, Tok Bilal, orang luar kan. Jadi tak payah pegang badan mayat. Pegang kain dia. Sama ada dia buat macam ni, pegang ramai-ramai, ataupun dia pegang kiri kanan. Nah. Pegang. Okey, baik. Gulung-gulung-gulung. Kita angkat mayat, bawa ke tempat kafan. Okey. Baik, kita try dulu. Okey, bang, boleh Kita nak bawa ke belakang sana. Biar je ke? Ni biar, ni nak tutup aurat depan. Okey, mai, tolong angkat ramai-ramai sikit. Ramai. Jom, kita nak bawa mayat ni. Kita nak bawa pergi sana dulu. Okey, Okey, abang saput kat ni, ke bahagian kepala dia. Kena gulung-gulung sikit. Kain ni. Okey, bismillah. 1, 2, up kepala dia. Okey, bawa sana, belakang. Jaga Jaga sikit, jaga. Okey, kita letak sini dulu. Perlahan. Okey, bentang kain tu balik. Tak apa. Bayang dulu. Togak kepala. Saya tak boleh cakap kan habis tu pun pesan. Tak apa, tahan dulu. Okey, bentang. Okey. Baik. Alright. Okey, kita angkat balik mayat, bawa ke sini. Okey. Tempat mandi dengan tempat kapan jangan jauh sangat. Macam ni dekat-dekat tak apa. Sebab bimbang tengah jalan koyak kain. Okey. Letak. Betul-betul kat lubang tu. Alright, cantik. Dia dah siap kat sini macam ni kan. Jadi kalau tempat mandi kita situ, kapan kat situ, senang. Kiri kanan jalan. Tapi kalau kat tempat mandi sebelah-sebelah, dia susah. Macam ni, tempat mandi, tempat kapan. Macam mana orang sebelah sini nak alih ke sana? Itu yang jadi kekok. Lepas tu kalau orang datang kat saya nak minta nasihat cara nak bentang, nak beli kain kapan ke apa tempat kapan kan. Saya nasihatkan buat memanjang. Jangan buat sebelah-sebelah, susah. Kalau badan kecil tak apa, kalau badan besar, macam mana nak alihkan? Itu problem. Dan jangan jauh sangat. Okey, kita mandi kat bawah tu. Kapan kat atas ni. Sampai tengah jalan terkoyak rabak kain ni. Jadi sekejap bolehlah angkat guna kain ni Baik. Kain kemban tadi, okay, kita rapatkan dia. Kaki dia rapat. Tutup kain kemban ni. Tutup. Okey, kita alihkan kain ni. Kain yang kita tutup tadi, kita alihkan. Tarikkan. Kemudian kita kembankan dia. Selitkan bawah ni. Macam. Kemaskan sikit. Mewah InsyaAllah. Okey. Kita dah kiamkan dia. Kita dah kembankan dia. Okey, siap. Kemudian ambil kapas. Saya tak letak kapas terus kat badan mayat. Sebab kalau kena kat badan mayat, dia mudah terkoyak dan sebagainya. Jadi letak atas kain. Nampak kemas sikit. Tak payah nak potong sikit-sikit kapas tu. Bentang macam ni je terus. Terus kita potong ke tangan je. Tadi kita buat apa? Kita buat sikit je. Sini, sampai bawah. Tutup dengan kapas. Saya tak buat sekarang ni. Kesian dia kalau apa jadi. Senang kan? Okey. Di atas kapas ni, kalau kita rasa macam nak bentang kabarus ke apa ke, terpulang. Kabarus ke apa kan. Buatlah. Ni ke apa atas ni boleh. Kat bawah dah ada dah, ni kat atas pula. Okey. Lepas tu dah siap, ambil kain apa dia tadi? Baju tadi. Okey, kita boleh buka kepiah ni. Boleh Boleh. Tak ada sembunyi apa Tak ada. Kita tak tepi dulu. Okey, kita lalukan baju tadi. Okey, samakan dengan atas dengan bawah. Okey, samakan. Okey, kalau badan dia kecil, kita boleh buat macam ni Tutup sini, kiri dan kanan. Kalau badan dia besar, kita selit kat belakang je. Okey, baik. Saya kata tadi 10 meter kain dengan 11 lapisan kain. Okey, lapisan pertama kain kemban. 1, 2. Lepas tu kapas 3.
Yang ni 2 kanan 2 kiri 4. Jadi 7. 4 lapisan kan. Dah 7 lapis. Sebelah lapis. Belum lagi bawah ni kan. Okey, dah siap yang ni. Okey, sekarang ni kita nak buat kepala pula. Saya duduk kat bahagian kepala. Okey. Okey, bahagian kepala ni suruh dia ambil gambar tu. Okey, siap. Tutup macam ni satu. Terpulang lah. Kita lipat aja kapas macam mana pun. Okey. Dapat tak apa. Okey. Nampak tak? Kita buat macam ni. Okey, nampak lagi kepala dia, nampak lagi rambut dia. Ambil kapal lagi. Ambil sikit kapas. Okey, kita gulung sikit, lipat sikit bahagian ujung dia ni. Okey, tutup kepala dia. Lebih-lebih ni kita letak bawah kepala dia. Okey, letak. Baik, dah siap dah. Okey. Kemudian kita ambil kain keman, kain tudung tadi. Yang 1 meter tadi tu. Okey, ada gunting nak? Mana gunting tadi? Okey, masih. Kain yang kita buat 1 meter tadi, kita potong tengah, potong 2. Potong 2. Ni kaedah ni sesuai untuk lelaki atau perempuan Okey. Ambil selai kain, kita lipat sikit kat ujung dia. Tak kisah apa lipatan pun. Okey. Dah dapat lipatan macam ni. Yang ni letak kat kepala dia ni. Nampak? Macam tu dulu. Tangan kita ni selit, pegang kat telinga dia, angkat sikit kepala dia, selit je kat bawah. Tak apa. Selit. Okey, letak. Tengok. Jadi kalau perempuan, rambut dia pun dah tutup dah. Selai kain lagi nak buat apa? Okey, yang ni kita lipat. Kita lipat kecil-kecil. Kita buat serban yang ikat kat bawah dia. Okey. Pot panjang macam ni. Daripada dagu dia ni, tarik. Kalau mulut terbuka, kita boleh tarik macam ni. Okey. Selit kat kepala dia. Okey. Tetap bang? Boleh? Boleh. Boleh Dah siap. Nampak tak comel tu? Kan? Boleh je Okey. Ada gatal-gatal? Hidung gatal. Tu biasa. Okey. Lagi? Okey, kemudian kita pun ambil celak ke minyak wangi ke, tak celak kat sini kat mata dia, boleh. Ikut kita lah. Ambil minyak wangi sapu kat muka dia. Kalau orang perempuan kadang-kadang dia letak bedak, ikutlah. Boleh, tak ada masalah. Jangan kita letak makeup pula kan. Busa air semua kan. Gencu tak payah. Tu Cina. Okey. Kemudian biasanya orang akan letak kapas kat muka mayat. Okey, biasanya orang akan letak kapas kat muka mayat. Okey. Kapas tadi yang kita letak tadi, keluarkan, ganti kapas baru yang kering. Kat hidung. Kat hidung tadi kan, lepas mandi tadi kan. Kalau rasa basah, kita keluarkan, letak kapas baru. Macam ni dalam sini tak ada kapas Boleh nak letak pun. Letak pun boleh. Biasanya air kat telinga tak keluar, dia kat hidung ni je kan. Biasa orang letak kapas kat atas muka dia terus. Jadi kesan dia apa? Bila orang datang nak tengok, kapas melekat kat muka. Jadi kita ambil kain yang saya katakan simpan selai tadi. Awal-awal tadi kan. Simpan selai kain, letak kapas kat atas kain tu. Jadi, tutup macam ni. Jadi kalau orang datang nak tengok, serak lah. Tak adalah melekat kat muka tu. Kan? Time ni lah kita panggil waris dia. Cium. Tapi dia tak letak kapas. Boleh. Tahu bercakap banyak dah. Kalau tak ada kapas, kita memang ada air keluar. Sekurang-kurangnya ada kapas ni dia boleh sejat lah kan. Siapa bawa dia cium ke apa? Dek. Sayang lu. Kan. Contoh.
Contoh. Katakanlah ni ayah ni anak dia kan. Sayang sikit sayang sini. Betul sayang sini. Betul. Buat je betul. Okey, boleh okey boleh kan? Okey. Keluarga dah semua dah habis dah. Semua panggillah isteri ke siapa ke. Okey dah siap. Baru kita tutup. Dah siap, baru tutup kain yang dua helai lagi ni. Tapi sebabkan dia masih hidup, jangan tutup muka dia. Bagi dia bernafas. Sian dia. Okey. Tutup ujung selai je. Mula daripada belah kiri. Okey abang, ni belum lagi. Yang tu selitkan bawah dia. Okey. Selitkan. Tegangkan tu. Okey, kalau mayat betul tutup habis lah. Tapi kita buat sikit je. Bagi dia bernafas. Okey, tutuplah sini pula. Kiri dan kanan. Tadi 7, 8, 9. Okey. Sekiranya kain yang kita potong ni tak cukup tinggi. Kaki tak muat pula nak buat bunjut. Macam mana nak buat? Okey, tahan kain bawah ditahan. Jangan bagi bergerak, tahan guna lutut. Tinding lutut. Okey, abang tak payah tarik, lepaskan. Saya akan tarik ke sini. Jatuh. Kalau kain tadi tu tak boleh buat bunjut, tarik sikit ke atas. Macam tu ya. Adjust je lah. Cuba try. Sini sikit, berebut pula kan. Boleh bang Dia sedap dalam ni, kita tarik macam ni. Macam kita main umbuk ubut dulu. Umbuk kelapa kan. Lampu saya nampak golap je. Sudah. Nampak golap dah. Lampu nampak golap dah. Risau saya. Apa-apa bagi signal InsyaAllah. Okey, tutup yang belah atas ni dulu. Ada nampak sesiapa tak? Tak ada. Kok dia nampak sesiapa yang kita tak nampak? Okey. Tutup macam tu. Okey, siap. Okey, 9, 10, 11 lapisan kain. Alright. Sekarang ni tali tu kita ikat sebelah kiri. Ikat ribbon. Okey, ni betul lah ni. Tarik sikit. Tarik sana sikit sampai. Boleh tarik. Tarik sikit lagi. Okey. Nah, dah cukup. Okey, ikat sini je. 11 lapisan kain tu bukannya 11 helai kain. Bukan. Kita punya teknik tu. Baik. Kain tu tali kita ikat ribbon. Bunjut tu. Ikat ujung. Ikat ribbon jangan ketat sangat. Kadang-kadang ada orang buat ketat sangat. Ni bukan lembu nak tak lari punya mayat ni. Tujuannya untuk mengelakkan kain terbuka ya. Dan juga kalau kita kafan mayat jangan ketat-ketat, tak nak komot lah apalah. Buat je pasal ni bukannya badan uniform. Kan? Tak nak lah, kita tak suka nak tegang. Jangan ketat-ketat sangat. Sekadar yang boleh je. Abang selesa tak? Selesa. Tak ketat baru betul. Lepas tu saya suka guna mayat hidup. Dia boleh bagi respon. Ketat sangat ketat. Jadi kita tahu salah tu. Okey. Lepas tu buat bunga sikit kan. Macam tu siap dah mayat ni kan. Bolehlah. Ikat ribbon sebelah kiri. Kenapa? Dalam kubur mayat akan mengiring ke kanan. Bila dia mengiring, senang orang nak cabut, nak longgarkan balik. Okey. Kemudian kita letaklah minyak wangi atau apa baik bagi makan. Ambil kain selai yang bersih. Sunat kita tutup atas badan mayat. Namanya sunat tasjiah. Kenapa? Kerana kita tak tahu apa yang akan keluar pada badan mayat ni. Apa nama luka dia ke, darah ke. So ada kain selai lagi tutup. Sebab tu kalau kat Mekah tu, dia putih dah kain dia. Tapi atas tu warna-warna hitam ada, hijau ada kan. Tutup atas badan mayat. Okey. Dah siap, barulah kita buat untuk solat jenazah. Solat jenazah tu mengiringkan mayat ke arah Quran. Dah lama dah. Dah terlajak masa gitu kan. Okey. Caranya ialah kita solat jenazah. Nanti kita terangkan dengan muslimat nanti. Kita skip terus ke kubur. Okey, dekat kubur macam mana keadaan mayat? Mengiring ngarap kiblat. Sana kiblat kan? Okey, 3 orang duduk sini. Okey, Abang Haji duduk melutut. Okey, abang try ni. Seorang lagi. Okey, abang ke ujung. Okey.
katakanlah 3 orang ni dalam kubur nak menyambut mayat orang atas sini, guna keranda ke tak? Tak ada kan? Dia liang tengah. Okey, makna papa lahat lah kan? Okey, situasi dia, angkat kain ni dulu. Tali tu terpulang nak buka daripada atas ke kat bawah ke tak ada masalah. Okey, orang atas pas pada orang bawah posisi dia tangan kanan bawah, kiri atas. Cuba buat. Kanan bawah, kiri atas. Dia sambut mayat terus mengiring ke arah kiblat. Okey, cuba buat. Pegang mayat. Tangan kanan bawah, kiri atas, terus mengiring. Giring sana. Okey, boleh Boleh. Time ni lah orang atas tolong kepala tanah, pas kat dia supaya dia sendal kat bawah belakang semua. Okey, longgar tali dia. Longgar tali dia sampai kat bawah tu. Longgarkan, lepas tu tarik ikat guna ribbon, mudah. Lepas tu orang yang bahagian atas ni buka muka dia. Okey, buka selat-selat, nampak muka dia, rapatkan ke dinding tanah. Kalau tak kena, ambil kepala tanah sikit, letak kat hidung dia. Baru tutup dengan kain macam ni sikit. Hukum dia sunat. Buka muka mayat, cium ke tanah, hukum dia sunat. Mengiring mayat ke arah kiblat, itu wajib. Kena faham Kalau orang kata saya tak nak buka muka dia, tak apa. Tak ada masalah. Bukan wajib ya. Okay, kita baringkan dia dulu. Okey, dah confirm mayat tu dah mengiring menghadap kiblat, takkan terbalik, maka selesai kerja kita. 3 orang pun naik atas, turunkan papan lahat. Bila papan lahat dah tutup, jangan terus turunkan tanah, berbunyi nanti. Biasakan orang lapik dengan tikar ataupun daun-daun kan. Okey, tujuannya nak mengelakkan bunyi tanah tadi, sebab pendengaran si mati dikembalikan balik. Jadi adab kita pada mayat, lapikkan tikar. Dah bunyi, dah rata tikar tu dengan tanah, buang tikar tu, baru kita turunkan tanah macam biasa. Tinggikan barang sejengkal. Buat bukit sikit. Tak apa, biar dulu. Buat bukit sikit, dah siap. Terpulanglah kita nak letak bunga ke, nak baca talqin ke, ikutlah masing-masing. Dah selesai dah bab yang wajib. Okey. Ada soalan? Okey, kita lepaskan mic ni dulu. Sian dia. Dah ambil gambar dia tadi kan? Ada. Nak tunjuk kat rumah dia nanti. Bololah datang sini. Laki aku kan. Okey. Insiden pun dah belolah dia. Insiden dah belolah, belum meninggal lagi kan. Jangan buat pasal bang. Siapa tak sayang laki Okey. Okey bang, boleh Ya. Boleh. Ya Allah. Alhamdulillah. Insaf sikit kan. Alhamdulillah. Asyik baik duduk dalam ekor, tak adalah padeh mana. Mana kepiah tu, kepiah dia tu. Okey bang, tak nyosal datang ni Tak nyosal. Niat bagus. Ustaz masa mandi tu nampak gaya ni macam kena pakai kain ada ekstra nak tutup. Sebab tu kalau kita pakai kain tebal sikit, kain batik dengan kain pelikat ni nipis dan dia color dia tak banyak. Kain batik ni corak dia pun dah tenggelam dah warna kulit. Jadi kita cari kain yang menutup aurat dia, kulit tak nampak. Itu cara dia. Okey, baik. Dah selesai bab ini. Okey, sekarang kita bincang bab solat jenazah. Dah siap belum perempuan ni? Tak apa, kita clearkan sikit dulu. Lepas tu kita buat. Kan, nak dia bantu sikit. Alright, yang muslimat dah selesai ke belum? Dah, main sini lah. Burak je. Dah habis belum tu? Mana Swiss ni? Hello. Nging. Hello. Test 1, 2, 3. Okey, ses. Tak ada. Okey dah. Nampak dia nyala tadi. Hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Dah ada tapi tak ada. Tak on. Okey dah. Lambat signal lah. Okey, alhamdulillah kita selesai praktikal. Praktikal mandi dan kafan. Baik. Sekarang ni kita nak sentuh perkara yang ketiga, iaitu solat jenazah. Okey, solat jenazah.
Dalam bab keempat kita dah uruskan tadi, sebab bab pengebumian biasanya orang lelaki je yang terlibat. Jadi saya dah tekankan pada orang lelaki macam mana kaedah dia. Jadi orang perempuan kita fokuskan ni solat jenazah. Baik, solat jenazah ini macam kita tahu tidak ada rakaat, tidak ada sujud, tidak ada rukuk, dia hanya ada 4 takbir. 7 rukun solat, berdiri tegak, niat. Kemudian kita ada 4 takbir, ada bacaan Al-Fatihah, selawat, doa, salam. Itu antaranya. Okey. Baik, kemudian dalam keadaan kita nak solat jenazah, kedudukan mayat macam mana? Okey, kedudukan mayat kalau ikutkan sunnah ketika Rasulullah solatkan jenazah lelaki, maka Nabi akan berdiri setentang dengan kepala atau bahu mayat. Ni kepala dia, Nabi berdiri tegak sini. Kalau jenazah tu perempuan, Nabi akan berdiri setentang pinggang dia. Itu sunnah dia. Adapun kedudukan mayat tu sendiri, kepala kanan, kepala kiri, itu tidak sebut dalam mana-mana kitab hadis, tapi kaedah sahaja. Kaedah ulama dahulu. Ya, yang mengatakan kepala lelaki sebelah kiri, kepala perempuan sebelah kanan. Ini kaedah supaya memaklumkan pada jemaah belakang bahawa mana kepala mayat? Kiri. Oh, itu lelaki, maka niat lelaki. Memudahkan dia. Adapun demikian, yang lebih terbaik apa dia? Kedua-duanya lelaki dan perempuan kepala sebelah kanan. Kenapa lagi baik? Sebab memang kebiasaannya Nabi utamakan belah kanan. Dan kita tahu kedudukan mayat dalam kubur, semua kepala belah kanan. Tak ada beza kaki kiri ke kanan, tak ada. Jadi afdalnya kepala lelaki perempuan dalam solat tetap belah kanan. Tapi sekiranya ada tempat-tempat kata tak dah dia belajar belah kiri lelaki, teruskan. Dia bukan satu hukum yang mengatakan tak sah solat jenazah. Tidak. Ya, solat jenazah tak kisah kepala kanan kau, kepala kiri kau. Yang salah kalau kita togakkan mayat tu. Adil kan. Tak payah bising-bising kan. Itu salah. Kedudukan imam tak kisahlah. Kalau imam tu kata ni mayat lelaki kan, hari ni saya nak duduk tengah-tengah, tak jadi kesalahan pun. Tapi kalau ikut sunnahnya, kepala lah. Yang jadi kesalahannya kalau imam kata hari ni dia nak duduk depan mayat kan. Itu salah. Ya, baik. Jadi kita kena faham dari sudut itu. Solat jenazah, niat dia mudah sahaja. Aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Tak payah kata jenazah lelaki ke, jenazah perempuan ke, tak payah. Ya, dah habis dah bateri ke apa? Nyawa dah habis. Tak apalah, saya duit. Okey. Kepala lelaki, kepala kan apa? Salah. Jadi dalam kita solat jenazah ni, niat sahaja aku solat jenazah ini kerana Allah Ta'ala, angkat takbir, Allahu Akbar. Ada bateri spare. Okey, baik. Allahu Akbar, takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Terus baca Al-Fatihah. Tak payah ambil rajin mana nak baca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Imam dah takbir kedua, Allahu Akbar. Lah dah sudah. Tak habis lagi iftitah. Tak payah baca iftitah ya. Terus kepada Al-Fatihah. Boleh tak baca sunat? Surah-surah sunat no. Kita nak baca Qul a'udzu birabbil falaq lah. Boleh, tak ada masalah, tapi kebiasaannya tidak perlu. Yang buat macam tu kebiasaannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas selalu buat begitu kerana apa? Memang menjadi kebiasaan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu, bila dia solat sunat dia akan buat bacaan surah juga. Jadi dia dah terbiasa begitu. Jadi secara umumnya solat jenazah tak payah surah tambahan. Terus Al-Fatihah selesai. Takbir kedua, Allahu Akbar. Takbir kedua kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kalau nak panjang sikit, kita baca selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Sama macam dalam tahiyat akhir. Itu selawat Ibrahimiyah nama dia. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kita doa ke atas mayat. Kalau mayat lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kita ada 2 jenazah, 3 jenazah, ramai pula jenazah, banyak jenazah meninggal malam tu.
Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, dah pondan pula kan. Macam mana ni tak belajar bab ni. Allahumma fir lahu hahum. Sudah. Jangan jamak semua sekali hahum kan. Allahumma fir lahu haha lagi teruk kan. Digolakkan mayat tu kan. Jadi Allahumma fir lahu juga, walaupun dia dah tukar set dia macam perempuan, tetap lelaki ya, jenazahnya Allahumma fir lahu juga. Selesai. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Kalau nak baca doa boleh, tak baca pun tak apa. Doa yang boleh, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Kalau perempuan kalau ramai hum. Time belajar ingat, tapi time buat terlupa. Allahumma la hawla wa la, jauh sangat ni. Try lagi. Allahumma laka sumtu, dah puasa tak kan? Sudah kan. Habis macam mana nak buat ni? Tak payah baca lah. Nak baca sangat, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barang siapa yang hadir solat jenazah, pahala baginya 1 qiraat. Barang siapa yang ikut hantar jenazah sampai ke tanah kubur, bagi pahalanya 1 qiraat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, qiraat tu macam mana? Qiraat tu ialah sebesar gunung emas ataupun sebesar bukit Uhud. Bayangkan bukit Uhud besar mana. Pahalanya untuk solat jenazah tak tahu. Kan ulama kata kalau solat jenazah benda yang mudah dapat pahala besar tu, kalau mengiringi jenazah belum angkat lagi, iring aja pun dapat pahala sebesar tu. Apatah lagi kalau orang yang memandikan, sebab lagi susah kan, kafankan. Orang yang pikul jenazah, orang yang kebumikan jenazah, perkara tu lagi susah daripada solat dan juga pikul tadi, apa yang mengiring tadi. Maka pahalanya jauh lagi banyak. Maka jangan tinggalkan pahala fardu kifayah ini. Ada kematian je, kita join. Tak sempat mandi kapan, join solat jenazah. Pahala. Yang kita nak buat amal tak adalah yang handal guna. Saya sendirilah kan, tuan-tuan banyaklah tahajud semua kan. Kita nak bangun tahajud kan, baca Quran satu muka pun menggigil. Jadi apa yang boleh kita buat? Ini solat jenazah ni antara kaedah dia. Ya, nak tambah amalan, ya, pahala kita. Baik, selesai solat jenazah. Macam mana pula kalau solat jenazah gaib? Macam mana pula gaib tu kan? Apa syarat solat jenazah gaib? 2 syarat. Pertama, sekiranya jenazah itu dah siap ke bumi, kita baru sampai. Dah ke bumi dah. Jenazah gaib. Kedua, sekiranya jenazah tu jauh daripada tempat kita, jauh kat Amerika sana, kita kat sini, maka boleh solat jenazah gaib. Tapi kalau rumah kita kat depan tu, masjid kat sini, dan malah nak pergi masjid, dia semain kat sini lah, tu tak boleh, ya. Tak boleh buat solat jenazah gaib sebab dekat sangat. Menghadap kiblat, dan kita solat jenazah seperti biasa. Sebut nama dia kalau boleh. Sahaja aku solat kata jenazah sekian-sekian, takbir kerana Allah Ta'ala solat. Kalau kita nak solat kat tepi kubur pun boleh. Menghadap kiblat, solat jenazah gaib. Syarat dia sampai bila lagi? Syarat solat jenazah ni ialah, pertama, mesti selepas daripada kafan. Contohnya macam kita tahu Tok Guru Harudin meninggal dunia kat mereka. Tahu dia berita meninggal dunia, kita boleh buat solat jenazah terus? Tak boleh. Selagi dia tak mandi kafan. Dapat maklumat dah siap kafan dah, baru kita boleh buat solat jenazah gaib kat tempat kita. Dia tak boleh melangkaui rukun. Pertama, mesti selepas kafan. Kedua, solat jenazah gaib ini, dia syarat dia jangan lebih daripada sebulan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, jangan lebih sebulan daripada tarikh pengebumian dia. Bila dia ke bumi? 1 hari bulan 7, maka sampai 1 hari bulan 8 aja. Sebelum 1 hari bulan 8 kita boleh solat jenazah dia. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah bermusafir, seorang wanita yang suka menyapu di masjid Nabi meninggal dunia. Maka Nabi pun tak tahu dia meninggal. Nabi balik sesudah sebulan, Nabi tanya, mana pergi wanita yang selalu sapu kat sini? Biasa aku nampak dia. Kata sahabat, dia dah wafat Rasulullah. Bila? Dah sebulan dah. Maka Nabi pun ditunjukkan kuburnya. Nabi pergi kat kuburnya, Nabi solat jenazah di tepi kuburnya. Kata ulama, 1 bulan daripada hari pengebumian wanita tadi. Tempoh yang dibenarkan. Ya, bukan hari kematian, pengebumian. Maksud dia macam mana?
Baru ni kita gempar kat Malaysia kan, satu orang budak lelaki yang mati dah 10 bulan dah. Akhirnya jumpa mayat dia dalam tasik ke sungai tu kan, kan dalam kereta tu kan, diangkat dah 10 bulan dah mati. Maka dia mati 10 bulan lepas. Kalau ikutkan syarat solat jenazah gaib sebulan, maka dah tak boleh dah. Itu kalau hari kematian. Tapi kita kira daripada hari pengebumian. Bila dia ke bumi, dia baru ke bumi semalam, boleh sampai 1 bulan. Itu hukum dia ya. Baik, solat jenazah gaib ini boleh buat pada bila-bila masa saja, selagi mana dalam ruang lingkup tadi. Okey, selesai bab itu. Okey. Solat jenazah dah sudah, ke bumi pun kita dah selesai. Ada soalan lain sebelum kita tutup? Ya puan? Kunsa, alright. Okey. Baik. Terbaik. Baik. Masih soalan puan tadi kata macam mana kalau jenazah kunsa? Macam mana nak tentukan? Kunsa ni kita tahu dia secara biologinya ataupun lahirnya memang begitu. Mempunyai 2 alat kelamin. Ya? Ada yang perempuan punya, ada yang lelaki punya. Jadi kalaulah didaftarkan nama dia lelaki, nama dia lelaki, tapi hidupnya tu membesar macam perempuan, jadi macam mana nak buat ni? Nama lelaki ni, tapi hidup macam perempuan. Kita ikut pada waris dia ataupun orang yang rapat dengan dia. Dia ni hidup macam mana? Hidup dia macam perempuan lah. Dia datang haid, dia selalu pergi masjid pakai telekong semayang macam perempuan betul. Maka wajib uruskan cara perempuan, walaupun ada dia punya bedalah tu kan, ada dia punya apa, kelopir tu kan. Tak mahal lah, maknanya ada barang tu kita kena mandikan juga cara perempuan. Misal kata dia dah daftar cara perempuan tapi hidup dia lelaki, ada alat perempuan tu, maka lelaki lah yang uruskan. Sebaik-baiknya waris dia yang uruskan supaya aib dia tidak terdedah. Itu yang terbaik ya. Kalau dokumen, kalau kita ni pondan, ni bukan semula jadi, dia memang ubah diri dia, habis potong, operate dekat Siam macam perempuan sebiji. Jadi kita tengok IC dia memang lelaki, maka wajib lelaki juga uruskan, sebab dia bukan semula jadi, dia dibuat. Walaupun sebiji macam perempuan, orang lelaki juga yang uruskan ya. Baik, macam mana pula kalau jenazah tanpa identiti? Baru semalam kami uruskan 2 jenazah yang tak dituntut, tak ada identiti, unknown. Tak tahu dia Melayu ke, tak tahu dia Islam ke tidak ke, tak tahu. Jadi kalau ikut peraturan negara kita, jantina dah tahulah, tentu perempuan lelaki dah tengok dah pada badan dia, tapi nak tahu status agama dia, tak tahu. Maka diuruskan secara Islam. Walaupun nampak pada tanda-tanda dia macam gambar salib ke, gambar tatu ke apa ke, tapi dari sudut dokumentasi tak tahu dia ni apa agama dia, maka uruskan cara Islam. Kenapa? Kerana menguruskan jenazah cara Islam itu lebih baik daripada menguruskan cara agama lain. Tu kita buat macam tu. Jadi kita urus cara Islam, semayang semua siap kan. Itu tanpa ada identiti. Okey, bukan tengok pada sunat ke tidak. Kena fikir tengok dah sunat ke belum. Kalau sunat tu Islam. Zaman sekarang ni yang tak sunat, yang apa, yang bukan Islam pun banyak bersunat dah kan. Bukan kira kan, dia fikir dari sudut kesihatan kan. Alright, ada lagi soalan? Ya puan? Sekarang kan zaman kan melalui internet. Misal kita tahu dalam internet terbaca orang tu. Jadi saya semayangkan di sini senang baik. Maka pahala itu sama dengan pahala. Katakan keluarga kita meninggal kat seluar negara Indonesia semua, kita kat sini pahalanya sama ke tidak? Ganjaran dari sudut solat jenazah tadi sampai, dan juga ganjaran itu sama juga. Solat jenazah hukumnya sama juga pahalanya, pahala 1 qirat insya-Allah. Okey, soalan lain? Puan? Perempuannya lelaki mana? Oh dah puas tanya tadi kan. Ya. Mengiring. Banyak saya tak tahu. Bila suami dia meninggal, isteri pun nak pergi juga. Maksudnya kita, perempuan kan kita ada edak. Ya. Sahaja kita tak boleh nak buat. Betul. Saya rasa tak semua orang
Jadi kena cerita bab ni. Ya, betul. Okey. Bagus kata puan ni. Tempoh edah kan. Isteri baru meninggal dunia, edahnya bermula setelah suaminya meninggal dunia. Kemudian bagaimana pula isteri ni dia nak ikut ke kubur? Banyak orang isteri ikut ke kubur, digiring sekali. Bukan setakat ke kubur, kalau dia mandi kat masjid, isteri pun ada kat masjid. Macam mana hukum itu kan? Baik, bab ini kita ada perbahasan yang panjang, ya. Dari sudut hukum asal, memang orang perempuan tempatnya di rumah. Sama ada isteri ataupun orang perempuan yang luar daripadanya di rumah. Maksud apa ikut kubur? Ikut hukum asal. Adapun demikian, tidaklah melarang orang perempuan nak ikut secara umum. Tapi isteri hukumnya lain pula. Edah. Edah ni ialah satu tempoh kita kena faham, ialah pengasingan seorang balu untuk terdedah pada orang ramai. Syaratnya ialah dia tak boleh berhias, tak boleh berwangi, tak boleh bermakeup, tak boleh nak bersosial, kan, suka-suka hati keluar rumah ke apa. Itu dari sudut hukum begitu. Maka tempat terbaik adalah rumah. Adapun demikian, timbul perbahasan bagaimana pula kalau seorang isteri itu bekerja. Kita bahas tu dulu. Macam mana ni? Mana boleh cuti 4 bulan 10 hari? Tak boleh. Kan, silap kena berhenti. Itu kalau kerja dengan orang. Kalau dia berniaga pula jual nasi lemak, tak buka kedai kan, siapa nak sara dia? Dia fikir macam tu. Maka di sinilah pentingnya maqasid syariah yang memelihara 5 perkara, iaitulah agama, harta, nyawa, keturunan, akal. 5 perkara. Maka dalam hal ini memelihara kepada nyawa dia. Maknanya nyawa tu dari sudut makan minum dan apa semualah. Harus seorang isteri bekerja waktu edah dengan syarat keluar hanya bekerja je. Bukan nak campur orang lain. Dia kerja office. Okey, balik pagi, pergi pagi, balik petang. Tu je. Dia tak boleh campur. Malam ni kita ada malam gala, malam makan malam, gala, dinner kan. Jemput semua staff datang ya. Ini tak terlibat dengan urusan kerja dia. Tu urusan sosial. Maka dia tak perlu datang. Siapa pun dekat chat. Okey. Baik. Jadi dia boleh pergi atas sebab kerja dia saja. Tak ada masalah buat urusan kerja. Cuma dia tak boleh bersosial, tak boleh tegur orang lelaki apa, sesembang. Macam mana pula kalau dia kerja customer service? Yang menyambut orang tu kan. Habis dia kena bercakap dengan orang lelaki juga. Takkan dia nak cakap, "Kak, tanas mana kak?" Sombong akak ni kan. Macam mana pula kau orang jual nasi lemak? Kak, nasi lemak 3, sambal asin, kari pap 2, nodat 3, okey nadik. Kak, saya kat sini. Macam tak kena. Mana dia punya urusan perniagaan dia tu, muamalat dia tu. Maka bukan begitu cara Islam. Boleh. Interaksinya hanya sekadar pekerjaan dia. Okey dek, saya nasi lemak, okey nah, terima kasih ya. Itu bab boleh. Tapi kalau bab yang menyentuh hal dalaman dia, macam mana kak, suami dah meninggal kat rumah tu, macam mana akak urusan kat rumah? Ini tak boleh. Hal-hal peribadi, dia kena stop. Itu dari sudut bekerja. Kan? Memelihara nyawa tadi kita kata. Baik. Dari sudut isteri nak keluar pula ke rumah, waktu nak hantar suami, hukum asalnya tetap di rumah. Tapi sekiranya isteri dia macam tak lepas, kalau aku tak tengok laki aku tak lepas, aku rasa dia ada lagi. Dari sudut tu. Habis kita nak padam dari sudut apa? Akal, emosi. Kalau dia tak tengok, akan memberi kesan yang panjang pada emosi dia. Dia menangis, sedih, rasa macam suami dia ada lagi apa. Jadi dalam hal ini, boleh diikut sekadar nak melihat. Tapi jangan bercampur ramai-ramai orang. Datang keluarga dia tengok kan. Kadang setengah tempat tu imam yang panggil. Mana bini main duduk depan macam dengar talqin. Itu silap, tak payah. Anak-anak dia je lah kan duduk belakang. Okay, jangan kita mention, jangan kita kata mana bini dia ke, tak perlu. Dan duduk jauh sikit, orang tak kenal mana isteri dia. Isteri pula keluar dalam keadaan yang jangan sampai menonjol dirilah, pakaian biasa. Itu boleh. Sekarang tengok, okay dah, jom kita pergi masjid kejap, ada jamuan tengah hari, tak payah, tunggu balik rumah. Sekadar untuk lepaskan hajat dia je. Kalau tidak memberi emosi yang kuat. Tapi bagi isteri yang boleh kawal diri dia tahu hukum, dia kata tak apalah, saya reda, saya duduk rumah je. Itu yang terbaik. Tapi kalau dia nak tengok juga, silakan, tapi sekadar melihat, jangan bercampur dalam keramaian tu. Okey, Irfan? Okey. Macam mana? Nak buat tahlil pula, macam mana pula? Okey, baik. Okey, tadi tahlil.
tadi saya tak habis lagi. Yang dalam bab mahram, dalam bab iddah tadi, banyak orang jaga bab ni. Orang perempuan kadang-kadang bila kematian suami, dia pakai jubah, kadang pakai niqab, purdah. Ada orang macam tu kan. Apa bagus. Tapi kesilapan ni banyak orang sekarang ni ialah dari sudut alam yang biasa ni, dia okey jaga. Tapi alam sosial, media sosial, dia tak jaga. Update status, lepas tu komen-komen dengan orang lain, update TikTok, apa semua kan. Dia update status, suami dah meninggal 3 hari, anak-anak mula tanya mana papa. Kenapa nak perlu mention macam tu? Contohlah kan. Lepas tu ramailah kawan-kawan komen. Bawah tu pula orang lelaki berkomen, tak apalah, sabarlah, nanti dapatlah papa baru. Kan? Tak kena time media macam tu. Jadi kita yang menjadi asbab orang lain komen. Maka sebab itulah fitnah tu boleh berlaku. Sekiranya lah, kenapa tujuan nak jaga iddah? Bimbang sekiranya isteri tu mungkin mengandung ke apa ke waktu dengan suami dia, tapi tak tahu. Tak tahu lepas suami meninggal, dia mengandung kan. Memang hasil dengan suami dia. Tapi orang tak pandang situ. Orang pandang, nak tengok tu, ke sana ke sini, komen pun rancak, hantar status semua. Ini punca-punca fitnah. Oleh sebab tu tempat orang perempuan dia diam. Jangan update status ke apa, nak share kuliah agama ke, boleh lah, tak ada masalah. Kan? Jadi kita stop dulu media sosial, termasuk juga dalam dunia nyata ni, kita stop interaksi dengan luar. Sebab tujuannya nak menjaga iddah tadi. Okey, berbalik pada soalan akak tadi, macam mana pula hukum tahlil arwah? Tahlil arwah dari sudut hukum sunat, tak ada masalah. Buat, silakan. Dari sudut kenduri pula, kenduri pun sunat juga. Kerana kita menganjurkan orang makan. Cuma kesilapan kita ialah sekiranya kita menetapkan tu syarat wajib. Tapi dari sudut masyarakat kita tak ada kata wajib. Kan? Kata-kata tengah tempat tu, awak tak buat kenduri tahlil ke? Suami awak meninggal. Macam seolah-olah macam meletakkan beban tu pada waris. Ini salah. Kalau waris tu sendiri kata, saya nak buat tahlil arwah ni, jemput datang ya. Jangan panggil kenduri. Jemput saya nak buat majlis tahlil arwah, jemput datang. Makan-makan tadi ada orang sponsor. Boleh lah. Dia tak boleh guna duit arwah. Ambil duit arwah tu, dalam bank ada RM1,000 lagi tu, keluarkan cepat sebelum bank beku. Kita berkeluarkan, ambil duit ni buat tahlil arwah. Tak boleh. Sebab itu bukan hak dia lagi. Hak faraid. Dia kena selesaikan faraid dulu. Dan juga kalau orang kata nak sponsor, ni Pak Long yang nak sponsor ni untuk jamuan malam ni, silakan, tak ada masalah. Bab tahlil ni sebaik-baiknya waris yang buat. Tapi kalau dia nak bersama dengan jemaah ramai-ramai kan, jadi silakan. Jangan sampai membebankan. Pasal kemah semua sibuk, nak keluar duit banyak, ni salah dari sudut Islam ya. Baik, kemudian kalau sekata dalam bab tahlil ni juga, orang yang mengajukan, yang sepatutnya Nabi buat ialah 3 hari takziah, bukan tahlil. Ucapan takziah. Takziah tu bukan salam takziah, bukan. Takziah ni ialah kita menggembirakan hati orang yang mati, orang yang meninggal, yang ditinggalkan mati ni. Anak dia, isteri dia kan. Okey kak, tak payah masak ya. Kami jiran depan rumah akan masak tengah hari ni. Okey, besok jiran sebelah rumah akak ni dia akan sponsor makan. Lusa orang ni pula. Maka dalam hal ini yang sepatutnya berlaku dalam masyarakat Islam, ucapan takziah ni 3 hari. Takziah ni bukan ucapan takziah, tapi perbuatan tadi. Menghiburkan, menggembirakan orang yang telah kehilangan orang yang disayang. Allahu a'lam. Enggak kak? 3 soalan lagi? Oh, 3 last. Boleh. Tak tahu sembahyang hadiah? Baik. Sembahyang hadiah. Pernah dengar tak sembahyang hadiah? Google solat hadiah atau apa kan? Sembahyang hadiah ni ada khilaf lah. Khilaf ya. Ada setengah tempat dia amalkan solat hadiah. Maknanya lepas selesai maghrib dia akan buat solat hadiah 2 rakaat ke apa semua, selesai bagi hadiah. Ada orang dia tak buat sebab baginya habislah pun ada hadiah pula kan. Kita buat tahlil, doa pun cukup dah. Maka di sini bergantung kepada apa yang kita amalkan. Bergantung pada apa yang kita faham. Kita nak faham buat amalan tu mestilah ada dalil yang kuat. Ada orang yang menafikan, maka ada dalilnya juga. Maka dalam hal ini kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena belajar bab solat hadiah tu. Kalau bahagian orang kata, saya rasa tak perlu benda ni, maka tinggalkan. Ni khilaf.
Ya, saya secara peribadi pun saya tak buat. Tapi saya tidak menyalahkan. Maknanya terpulang lah, tak buat. Macam talqin lah. Kalau rasa nak buat, buat. Kalau rasa macam tak boleh lah benda ni, Nabi tak buat. Dia tak nak buat, dia punya pasal. Kan? Tapi dia tak boleh menyalahkan orang lain yang buat. Maknanya kita ni kena raikan jugalah. Pandangan orang berbeza-beza. Ada hukum, ada dalil, cukup dah menjadi hujah. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Ya, puan. Alter. Siapa yang uruskan? Anak dia uruskan, okey? Okey, baik. Urusan faraid. Okey. Ni akak yang tanya tadi soalan Sri poligami tadi. Orang yang sama ke tanya tadi? Lain. Oh, tadi tanya. Okey, sebaik kan. Tidak macam ada kaitan kan. Baik, sekiranya dia ada 2 isteri. Suami meninggal, kemudian anak dia lah yang akan uruskan bab harta apa semua. Maka perkara pertama tentang hal faraid ni, sebelum faraid, urusan harta si mati ni 3 bahagian. Pertama, boleh kita gunakan harta dia untuk urusan jenazah dia. Kain kafan, kubur, kita boleh guna harta si mati. Boleh. Kedua, kita kena selesaikan hutang dia dulu. Hutang dah selesai. Ada tak gaji siapa tuntut? Okey, selesaikan. Sampai dah clear, ada baki lagi. Ketiga, baru kita faraid. Faraid ni pula dia ada hukum dia. Orang yang wajib saja, ada orang yang berhak saja. Kalau isteri ada, anak lelaki ada, anak perempuan ada, maka isteri ada bahagian dia 1/8. Kan bahagi 2 pula dengan isteri kedua. Maknanya bagi 1/8 tu bagi 2 lagi. Kan anak ada bahagian dia pula 2/3, 1/2, bahagian dia lah. Maka dalam hal ini sama rata. Dia anak daripada isteri pertama ke, anak isteri kedua ke, selagi daripada bin yang sama kepada arwah, maka dia berhak terima. Melainkan tu anak tiri dia. Isteri yang kedua tadi dia ada anak daripada orang lain, lelaki lain, suami lain, maka itu bukan orang yang berhak terima. Dia tak dicampur. Ya? Anak angkat pun tak boleh. Dia mesti nasab, keturunan yang betul. Wallahu a'lam. Alright. Jadi itu yang terbaik, selesaikan pada orang yang pakar lah. Jumpa pejabat agama, selesaikan. Baik, soalan lain? Ada sebelum tutup? Ada? Okey. Kalau sekiranya tak ada, saya nak tunjuk satu video yang macam saya janjikan tadi. Okay, saya akan tutup dulu live saya. Tuan-tuan dan puan-puan nak tengok live ataupun nak ulang balik ilmu tadi, boleh buka Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. IG ada, Facebook ada, boleh tengok balik rakaman ni. Jadi pada Facebook dan IG ni, insya-Allah sekarang ini kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.